Assalamualaikum, nama Muhammad Akmal bin Syahsruddin dari kelas DPI 2C. Dalam video ini, saya dan rakan kumpulan akan menerangkan mengenai fahaman liberalisme. Sekarang, saya akan mulakan dengan definisi liberal. Perkataan liberal berasal daripada perkataan Latin yang membawa maksud bebas atau bukan hamba. Manakala liberalisme ialah falsafah yang meletakkan kebebasan individu sebagai perkara yang paling utama menurut nilai politik. Seseorang yang menerima fahaman liberalisme dipanggil sebagai seorang liberal. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, perkataan liberal didefinisikan sebagai yang pertama, iaitu bersifat condong kepada kebebasan dan pemerintahan yang demokratik. Misalnya, menentang hak-hak keistimewaan kaum, bangsawan, fahaman dan bebas. Dan yang kedua, bersifat atau berpandangan bebas, berpandangan terbuka, tidak terkongkong kepada sesuatu aliran pemikiran dan sebagainya. Islam liberal ialah satu aliran yang memiliki ciri keterbukaan dan kebebasan yang lebih daripada apa yang ada dalam syariat Islam yang asli dan tulen. Apa yang diperjuangkan Islam liberal? Yang pertama, memperjuangkan fahaman pluralisme dalam agama, iaitu samatarafkan Islam dengan semua agama. Yang kedua, berusaha untuk menghapuskan kedaulatan agama Islam di Malaysia secara langsung atau tidak langsung sebagai agama persekutuan. Seterusnya, pola atau corak pemikiran yang membentuk ideologi liberalisme dalam agama antaranya berpegang kepada konsep pluralisme, iaitu semua agama adalah benar, sekularisme, liberalisme dan kebebasan beragama. Yang kedua, menolak sebarang autoriti agama termasuk hadis, ijma' dan sebagainya. Yang ketiga, mengagungkan akal manusia sebagai sumber dan autoriti utama pentafsiran agama. Yang keempat, mempercayai bahawa kebenaran adalah relatif, nisbi dan bukannya mutlak, bergantung pada individu, masa dan tempat. Dan yang kelima, memerangi beberapa konsep agama berkaitan wanita, harta pusaka, poligami dan sebagainya atas nama kesamarataan jantina dan hak asasi manusia. Dan yang keenam, berusaha mentafsirkan semula agama dan menyesuaikannya mengikut ideologi dan gaya hidup masyarakat barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luqmanur Hakim bin Ghaffar dari kelas DP 2D. Bernombor matriks DPH 2020-24640. Saya di sini ingin membentangkan latar belakang liberalisme agama. Perkataan liberal berasal daripada perkataan Latin yang bermaksud bebas atau bukan hamba. Perkataan liberal ni banyak dikaitkan dengan perkataan Inggeris seperti liberty dan konsep kebebasan. Liberal telah lama berada di dalam bahasa Inggeris dengan makna sesuai untuk orang bebas, besar murah hati di dalam seni liberal. Ia juga bermaksud bebas dari sekatan bersuara atau perlakuan. Seperti bebas dengan harta atau lidah bebas, selalunya dengan sikap tidak malu. Bermula sejak 1776 hingga 1788, perkataan liberal mula diberi maksud yang baik bermaksud bebas dari prejudis, toleransi oleh Edward Gibbon dan lain-lain. Pada mengikut Oxford English Dictionary, maksud menggemari kebebasan dan demokrasi mula digunakan di dalam bahasa Inggeris sejak tahun 1801 dan berasal dari perkataan Perancis liberal. Sekian daripada saya, latar belakang liberalisme agama.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syakib bin Azri dari kelas DPH 2C, pemegang nombor matrik DPH 2020-25195. Baik, pada hari ini saya akan membentangkan tentang punca isu berlakunya fahaman liberalisme agama di Malaysia. Okey, yang pertama, tiada sistem nilai, undang-undang dan akhlak yang boleh memaksa mereka berpegang, termasuklah agama, mitos dan sistem kepercayaan yang dibawa dalam konteks budaya. Kita boleh lihat bahawa fahaman liberalisme ataupun mereka yang dah masuk kepada liberalisme ini memang puncanya sebab tak ada sistem nilai, undang-undang maupun dalam konteks budaya yang mereka percaya bahawa agama Islam ataupun agama betul lah, agama Islam tu merupakan agama yang betul. Tapi mereka disebabkan tak ada benda-benda macam mitos kan, tak ada sebab-sebab yang mereka untuk percaya. Jadi mereka terpaksa ataupun mereka dah pergi jauh sehingga menjadi fahaman liberalisme lah. Okey, yang kedua, disebabkan berpegang kepada prinsip dan falsafah kebebasan dan keterbukaan menyebabkan golongan itu ataupun golongan liberalnya bebas menentukan sistem nilai terbaik buat diri mereka dengan menggunakan akal sebagai pertimbangan. Okay, seperti mana yang saya terangkan tadi, mereka ni memang tak percaya maupun memang nakkan sesuatu kebebasan sehingga mereka berpegang teguh dengan prinsip tu dan mereka sanggup menentukan apa yang mereka buat tu dengan menggunakan akal sebagai pertimbangan. Dan yang ketiga, golongan liberal juga menentukan undang-undang yang mengekang mereka bersuara terhadap apa yang mereka mahukan. Okey, yang ini kita boleh tengok bahawa orang yang berpegang kepada fahaman liberal ni sememangnya akan menentang sekeras-kerasnya kepada sesiapa yang cuba mengekang mereka untuk mereka bersuara. Baiklah, seterusnya tentang hukum dan fatwa. Hukum bertentangan dengan hukum Islam seperti mengaitkan ajaran agama sebagai tidak adil, mengongkong, ketinggalan zaman dan Islam liberal turut memperjuangkan hak untuk murtad. Okey, kita boleh tengok yang mereka memang menentang sekeras-kerasnya agama Islam kerana katanya agama Islam ni sangat menyusahkan, tak ada kebebasan. Okey, sebab tu mereka menggunakan Islam liberal, katanya lebih kepada hak kebebasan, hak asasi dan kemanusiaan lah. Dan paling teruk lagi, mereka memperjuangkan hak untuk murtad. Okey. Baiklah, yang kedua, istilah Islam liberal sebenarnya dapat menyedarkan masyarakat bahawa gerakan Islam liberal ini adalah salah dan bertentangan dengan agama dan masyarakat harus jangan terperangkap dengannya. Dan dekat sini kita boleh tengok Islam liberal memang ni bukan daripada ajaran Islam. Mereka memang satu fahaman yang kita boleh tengok menyesatkan dan memang salah lah. Kita sebagai umat Islam kena ikut pegangan yang betul, Ahlussunnah wal Jamaah. Kita ikut pegangan Al-Quran dan juga hadis. Tak boleh kita menuntut hak kebebasan sendiri, kita buat hukum kita sendiri sampai memperjuangkan hak untuk murtad. Okay, masyarakat perlu sedar tentang benda ni, tak perlulah sampai terikut-ikut dengan Islam liberal. Okay, berkenaan dengan fatwa pula, pada 17 Julai 2014, Pengerusi Jawatan Kuasa Fatwa Selangor iaitu Datuk Seri Haji Muhammad Tamyiz bin Abdul Wahid mengeluarkan satu kenyataan iaitu mana-mana bahan terbitan yang berunsur pemikiran-pemikiran fahaman liberalisme dan pluralisme agama hendaklah diharamkan dan boleh dirampas. Yang kedua, mana-mana individu yang berpegang kepada fahaman liberalisme dan pluralisme agama hendaklah bertaubat dan kembali ke jalan Islam. Jadi mengikut fatwa ini jelas bahawa sesiapa yang mengikut fahaman liberalisme ini
hendaklah kembali ke jalan Islam, iaitu jalan yang benar, dan perlulah bertaubat kerana kita tahu bahawa liberalisme ini, iaitu fahaman liberalisme ini memang satu fahaman yang sesat, lagi menyesatkan. Sebab kalau tengok agama-agama lain pun, mereka memanglah tak adalah bebas sangat. Tapi kalau liberalisme ni nampak sangatlah bebasnya tu, sehingga nak memurtadkan lah, nak keluarkan hukum sendiri, buat macam-macam dengan menuntut hak kebebasan. Memang kita nampaklah jauh sekali lagi. Jadi kepada masyarakat di luar sana, perlulah cekal, dan kita perlu tahu mana yang boleh ikut, mana yang tak boleh ikut. Nama saya Muhammad Izzuddin bin Daud daripada kelas DPH 2C. Saya menjelaskan penyelesaian isu terhadap fahaman liberalisme. Baik, yang pertama, kita perlu mempelajari ilmu agama dengan lebih mendalam daripada guru-guru agama. Yakni dengan kita mempelajari ilmu agama ni, kita dapat memantapkan akidah daripada terpesonglah daripada fahaman yang menyesatkan. Seterusnya, yang kedua, kita saling mengingatkan antara satu sama lain tentang bahayanya fahaman liberalisme ni. Dalam Islam pun ada menggalakkan kita ni supaya menasihati kaum sesama Islam, seperti termaktub dalam dalil Al-Quran, hablum minallah wa hablum minan nas. Yakni maksudnya, jagalah hubungan sesama Allah dan jagalah hubungan sesama manusia. Baik, seterusnya yang ketiga, kita perlu menguatkuasakan undang-undang dan menerapkan pendidikan perlembagaan persekutuan. Yakni lebih kepada pihak kerajaan lah menjalankan tugas ni, bagi membanteraslah fahaman dia agar tidak berleluasa. Menerusi firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 208 yang bermaksud, wahai orang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Yakni syumul lah. Islam ni bersifat syumul, yakni dengan mematuhi segala hukum hakamnya. Dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu yang terang nyata. Yakni apabila kita masuk dalam Islam ni, kita dapat bezakan benda yang baik dan benda yang bercanggah dengan Islam. Selain itu, syaitan tu juga sedaya upaya akan memesongkan akidah kita lah, walau apa cara sekalipun. Baik, seterusnya penutup. Fahaman ini memberikan penekanan yang mendalam terhadap kebebasan individu, sikap keterbukaan, meraihkan kepelbagaian, dan dalam masa yang sama ia menekankan konsep kesetaraan dan kesaksamaan. Pada tahun 2006, yakni pada hari bulan 25 hingga 27 Julai, Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Al-Ehwal Agama Islam Malaysia telah memutuskan bahawa fahaman liberalisme ni adalah sesat dan menyeleweng daripada syariat Islam. Hal ini disebabkan terdapat beberapa aspek akidah yang berbeza melalui fahaman liberalisme. Yakni terdapat 3 aspek. Yang pertama, berpegang kepada konsep pluralisme. Yang kedua, mereka menyangka bahawa akal manusia ni adalah wahyu dan mereka meragui ketulinan Al-Quran. Dengan ni umat Islam ni haruslah memperjuangkan agama Islam ni yang tulen dan tidak memberikan peluang langsung kepada golongan sesat lah, yakni golongan ni, bagi menyebarkan fahaman mereka, supaya agama Islam ni supaya tidak ada syak waksangka lah dalam agama Islam ni. Kembali semula kepada saya, Luqman Hakim bin Ghaffar Shah, ingin membentangkan tentang rujukan yang kami ambil daripada beberapa laman web untuk mengeluarkan isi-isi tentang liberalisme agama. Baiklah, daripada pengenalan dan isi huraian, kami mengambil daripada Blogspot Azurinulin, daripada laman web Blogspot Azurinulin. Seterusnya isi latar belakang pula kami mengambil daripada laman web Wikipedia Liberalisme yang mengenai unsur-unsur dan sejarah liberalisme.
Seterusnya, bagi punca berlaku isu, kami mengambil daripada laman web Harian Metro. Dan bagi hukum dan fatwa pula, kami mengambil daripada kertas tema PDF SOM Mabims. Bagi penyelesaian isu pula, kami mengambil daripada laman web mais.gov.my. Dan bagi kesimpulan pula, kami mengambil daripada mira.gov.my. Sekian daripada kami, kumpulan 8 mengenai liberalisme agama. Assalamualaikum.